Okay, kita sambung tentang rukun negara kan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan untuk agama masing-masing lah kan. Orang Islam percaya kepada Allah kan, dan kalau agama lain tu percaya kepada Tuhan masing-masing lah. Okay, kesertaan kepada raja dan negara kan. So tak ada timbul lah isu derhaka kepada raja ke kan. Buat onar kat negara ni, sebabnya ni ada dalam rukun negara. Rukun tu prinsip lah, dasar dalam sesebuah negara. Nak tak nak kita kena kan, kita ada perlembagaan kita kan, Federal Constitution, apa yang sebenarnya, perlembagaan persekutuan tak silap. Okay, so tu adalah yang paling superior lah dekat Malaysia ni. So apa-apa akan rujuk kepada perlembagaan tu dekat Malaysia lah, dekat untuk Malaysia. Okay, so kedaulatan undang-undang. So undang-undang tu kita daulatkan. Kan, sebanding dengan undang-undang, dengan peraturan, kita akan jadi lebih sistematik lah. Dekat masuk unitation pun kita ada undang-undang peraturan kan. Dekat sekolah, dekat rumah pun kita ada undang-undang yang parents kita wujudkan. Okay, kesopanan dan kesusilaan. Kan, kita macam mana kita nak behave, jaga diri, bersifat sopan dan bertata susila, semua tu adalah untuk kita memenuhi rukun negara lah. Okay. So ni rukun negara, satu ideologi kebangsaan lah, idea untuk kita apa tu yang dibuat, yang dibentuk pada 1 Ogos 1970. Kenapa? Sebabnya berikutan peristiwa 13 Mei 1969 kan, yang kita tahu rusuhan kaum, pembunuhan berlaku kan, disebabkan perselisihan faham lah antara kaum. Okay, sebab tu diwujudkan dibentuknya rukun negara ni. Okay, so tujuannya adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Okay, so prinsip-prinsip dalam rukun negara ni jelaslah, kita nampak ia merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum untuk kestabilan Malaysia ni. Okay, so ni ini ikrar kita lah kan, rukun negara ni. Okay, so objektif dan prinsip rukun negara. Kan 5 prinsip rukun negara kan dalam lagu tu kan. So ni 5 prinsip tu lah. Tapi apa objektifnya adalah seperti berikut ni lah. Kan yang pertama tu kita kena ingat lah, untuk perpaduan, membentuk perpaduan kaum supaya setiap masyarakat lebih erat. Dalam section 7 ni sendiri pun kita ada berbilang kaum kan. So macam mana awak nak wujudkan saling fahaman antara awak semua ni, terutamanya dalam membuat kerja berkumpulan. Tu sangat penting lah. Okay, memelihara satu cara hidup demokratik, kan, cipta satu masyarakat yang adil, makmur, satu sikap budaya yang liberal lah terhadap kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Okay, so liberal kat sini dalam bentuk kebudayaan lah, bukan dalam agama. So kalau agama kita tak boleh lah, liberal dalam agama dilarang lah dalam Islam. Tapi dalam bentuk budaya tak apa. Okay. Membina sebuah masyarakat progresif kan, dengan yang menggunakan sains dan teknologi. So sebagai contoh PMP kita lah, dulu kita secara bersemuka kan, tapi secara bersemuka pun ada teknologi yang kita gunakan. Okay, so bila berlakunya PKP ni, kita adapt dengan sistem online ni kan, secara atas talian menggunakan apps-apps yang sesuai lah, seperti contoh Google Meet, Zoom dan sebagainya. Okay, so prinsip rukun negara setiap satu ni dia ada dia punya penerangan lah, awak boleh baca lah kan, sopan dan susila tu macam mana. Okay, kedaulatan undang-undang tu macam mana, secara ringkas saya dah terangkan tadi ke atas. Okay, kepentingan menghayati rukun negara sangat penting lah. Yang base ni bila kita sebut rukun negara, mesti kita ingat untuk perpaduan kaum lah, membina masyarakat progresif, demokratif, adil dan bersikap liberal dalam ni lah kebudayaan. Okay, so falsafah pendidikan kebangsaan, ini elemen-elemen dalam FPK lah. Okay, tadi rukun negara. So ni macam kajian kes lah, kita nak tengok rukun negara tu apa dia punya dasar, dia punya elemen. Ini yang kedua ni adalah FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. So apa dia punya elemen yang ada, dasar matlamatnya tu, untuk kita kaitkan dengan ilmu falsafah tu. Okay.
So ni ini pun kalau awak pergi dekat mungkin awak pergi dekat sebagai contoh pejabat pendidikan ke daerah ke kan, ataupun dekat sekolah-sekolah pun akan ada ni lah FPK ni, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Okay, ataupun awak buka laman web apa ni Jabatan Pendidikan ataupun laman web KPT, akan ada lah benda ni. Okay, so elemen-elemen FPK ni kita tengok. Pendidikan satu usaha berterusan. Berterusan lah daripada sekolah rendah, daripada tadika masuk sekolah rendah, sekolah menengah masuk U, daripada diploma pergi pada degree, pada master, pada PhD. Kan yang dah ada PhD, dah bersara, ambil kursus-kursus jangka short term kan, ambil diploma-diploma, CJ eksekutif, semua tu satu usaha yang berterusan lah. Yang FPK galakkan untuk ada dalam sistem pendidikan kita. Okay, memperkembangkan potensi individu. Kan, potensi individu. Sebagai contoh, awak daripada tak tahu, awak tahu satu perkara. Daripada awak malu-malu nak bercakap, kan bila adanya pembentangan dalam suatu kursus, awak berani untuk bercakap. Memperkembangkan potensi individu lah. Okay, so secara menyeluruh dan bersepadu, insan seimbang dan harmoni, insan yang seimbang dan harmoni bukannya kita nak pandai je kan, yang pandai akademik je, yang intelektual je pandai, tapi rohani kurang, jasmani kurang, selalu sakit dan sebagainya kan. So kita nak seimbang lah. Okay, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, menikmati kesejahteraan diri, memberi sumbangan. Okay, so kita tengok apa sumbangan kita. Bila kita dah belajar, kita dah daripada tadika kan, dah masuk unit, apa sumbangan yang pernah kita berikan kepada orang sekalian kita, kepada negara kita. Okay, cuma kita semak. Semua ni ada tak dalam diri kita? Okay, kan dah setakat yang kita dah lalui sampai masuk U ni lah. Okay, dah 19 tahun hidup kan, 20 tahun hidup, kita dah lalui banyak sistem pendidikan, level sistem pendidikan di Malaysia ni lah. Okay, so kita tengok elemen-elemen ni ada tak dalam diri kita. Okay, so ni matlamat. Kan patuh, percaya dan patuh kepada Tuhan, walaupun tinggi mana pun ilmu kita ni, kita kena tetap berpegang kepada agama lah. Okay, sebabnya ilmu tanpa agama dia tak akan ke mana. Okay, so berakhlak mulia, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara, okay, memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu. Ni perpaduan antara kaum lah yang berilmu pengetahuan. Tu matlamat FPK. FPK ni pun kalau kita tengok dia ada perpaduan kaum. Sebab tu ada macam sebagai contoh UTHM kan, galakkan supaya sama-sama buat kerja dalam satu grup tu, bercampur lah antara kaum supaya kita boleh bina kesepaduan, kita boleh bina kesefahaman, kita faham kan macam mana budaya masyarakat lain. Okay, so ciri falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan, ciri falsafah dalam FPK ni. Okay, melahirkan insan seimbang melalui proses pendidikan, melalui sistem pendidikan dalam negara. Okay, melahirkan insan seimbang. Ini kita kata ini adalah ciri falsafah dalam FPK tadi lah. Kan kita punya matlamat, kita punya elemen FPK ni nak bina insan seimbang. Okay, melalui proses pendidikan menjadi insan mulia, melahirkan garawan punya sifat kemanusiaan. Seperti yang saya maklum tadi lah, menjadi labor force yang cekap. Kita masuk U dengan harapan nanti keluar nanti kita ada ilmu kan yang kita boleh sumbangkan kepada masyarakat. Sama ada melalui dakwah kita, melalui kerja yang kita akan laksanakan nanti. Semua tu akan jadikan kita lebih cekap lah dalam labor force kita. Okay. So ni adalah ciri-ciri falsafah lah. Insan seimbang kan, macam ni insan seimbang tu. Ada 4 tu adalah emosi, rohani dan intelek. Okay, so kita kena seimbang. Okay, insan mulia macam ni kita jadi insan mulia adalah dengan tadi. Okay. Okay, ni matlamat FPK. Okay, jasmani ni tubuh badan kita lah. Kita bukannya hebat dalam kelas je kan, hebat dalam akademik saja, tapi kita juga ada join kegiatan-kegiatan co-curriculum. Maksudnya persatuan-persatuan kita join. Emosi. Emosi ni dia berkaitan dengan kognitif. Kognitif ni adalah kita punya pengetahuan, kita punya
akademik kita lah, kita katakan pemikiran kita lebih kepada intelektual. Kalau emosi tak stabil, macam mana kita punya intelektual tu nak baik, nak stabil. Maksudnya emosi ni pun memainkan peranan yang penting lah, efektif ni. Sebab tu kita kena sentiasa jaga emosi kita. Okay, kalau kita rasa emosi kita tercalar sebagai contoh kan, ataupun terusik, so cepat-cepat kita kena cover emosi ni. Okay, sebagai contoh banyaklah kalau kes-kes pelajar ni stres. Okay, so kita kenal diri kita kan, kita dah 20 tahun hidup kan, macam ni kita nak handle stres tu. Okay, Lim Kian An ada tak? Ada madam. Ada madam. Faham tak? So far faham tak? Okay, Lim, awak pernah stres tak? Lim, okay. Kalau boleh ni audio, saya nak dengar suara. Boleh Kalau tak ada masalah apa-apa. Okay, kalau awak stres, awak buat apa, Lim? Mana Lim tadi? Dah hilang dah Lim. Lim. Ada madam, ada. Mana Lim? Tak ada dah? Kalau stres awak buat apa? Okay, saya tahu lah saya punya internet yang lambat ke apa ke, dia macam pending ke ataupun tak tahu apa masalah. Okay, so maksudnya biasa yang kita hadapi hari-hari lah adalah stres lah, walaupun sekecil-kecil tekanan pun kita boleh kata stres kan. Tapi stres tu, tekanan tu penting juga supaya kita lebih proaktif. Sebabnya kalau tak ada tekanan kita akan rasa macam sangat-sangat lenang, santai kan. Okay, tapi macam mana kita nak handle stres, macam mana kita nak handle sedih kita, macam mana kita nak handle malas kan. Semua tu penting lah supaya kita seimbang. Penting sebabnya dia mempengaruhi intelektual kita. Kalau awak sedih kan, sedih sampai malas masuk kelas ataupun stres sampai tak nak buat tugasan, so dia akan efek banyak perkara lain. Okay, so rohani ni dalaman kita. Kan rohani tu kita boleh kata keagamaan lah kan. Kalau dekat kalau dalam agama Islam kita ada surau, dekat KK kan, Kolej Kediaman tu, macam mana kita join aktiviti-aktiviti surau tu, ataupun kita join kursus-kursus motivasi, program-program motivasi, program-program yang membina kita punya rohani, spiritual kita. Okay, ataupun intelek ni kita punya akademik. Okay, so kena seimbang empat ni supaya kita dapat memenuhi FPK tadi dan juga rukun negara jugalah. Okay, so ni pelan pembangunan pendidikan Malaysia kan. Setiap murid akan mempunyai, ni awak ni lah kan, ada pengetahuan tak? Mesti ada kan, sebabnya dah bila kita masuk kelas, kita sebenarnya hari-hari kita menerima pengetahuan yang baru. Tapi macam mana kita guna pakai, kita yang berbeza kan, yang memberi kesan lah kepada diri kita, kemahiran berfikir, macam mana kita berfikir, memimpin kan, macam mana awak pimpin diri awak untuk masuk kelas Madam Aina hari ni, Puan Aina hari ni kan, awak berjaya masuk kelas Puan Aina, so awak dah berjaya pimpin diri awak jadi ketua dalam grup tugasan tak nanti, so macam mana awak pimpin anak buah awak, ada anak buah yang pasif, macam mana awak tarik supaya sama-sama bekerja. Kemahiran juga bahasa Melayu biasa kita dapatlah, bahasa Inggeris, bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa asing yang lain. Kita kena explore lah, kena ada kemahiran tersebut. Etika dan kerohanian, ini pun kita kena ada. Identiti nasional, bersifat nasional kan, kita sayangkan negara. Okay, supaya sejajar dengan FPK. Okay, so ni falsafah sejahtera tadi. Okay, macam mana falsafah sejahtera ni adalah yang bersifat kolektif lah. Maksudnya secara menyeluruh. Okay, yang pertama FPK, kita boleh kata FPK tadi kan, kita duk bincang FPK tadi, dia sebenarnya dia membentuk diri individu.
individu kan, kita nak bina insan seimbang, insan sejahtera, insan mulia kan. Insan tu seorang lah biasa diri kita kan. Kita ada pendidikan, so kita membina diri kita dalam FPK ni lah. So bila kita memenuhi apa yang ada dalam FPK, so kita dapat membentuk kolektif lah masyarakat, jama'i kan, secara masyarakat lah, secara beramai-ramai. Itu adalah rukun negara. Sebab rukun negara ni ada perpaduan tadi kan. Macam mana rukun negara kita beradaptasi dengan kita saling menghormati masyarakat yang lain. Itu ada dalam rukun negara untuk memupuk kesepaduan. Okay, lepas tu kita pergi kepada falsafah sejahtera kan, secara global. Bila kita pergi ke luar negara kan, bila kita bertemu dengan lagi ramai orang yang berlainan agama, berlainan kaum, berlainan budaya. So macam mana kita boleh berinteraksi dengan mereka. Itu adalah falsafah sejahtera yang bersifat global lah kita katakan. Okay, kalau rukun negara ni mungkin bersifat nasional. Jadi adalah inilah jasmani, J jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. So konsep Jerry ni kan dia membentuk ekologi, society, culture dan ekonomi ni. Macam mana 4 perkara ni sangat penting lah untuk kita maintain jika Jerry kita ni seimbang. Okay. So berterusan, menyeluruh dan bersepadu. Okay, boleh tengok dekat sini untuk membina insan sejahtera ni kita kan, insan sejahtera ni kita memerlukan spiritual lah, spiritual emosi kan, rohani, spiritual yang baik, adanya intelektual, kita punya akademik, pengetahuan kita ada, kognitif pemikiran lah kan, emosi kita terjaga, etik kan, emosi tu etik. Okay, so semuanya kena seimbang supaya kita boleh pergi kepada society yang seimbang, ekologi kita, seimbang, ekonomi juga stabil dan juga culture kita pun terjamin lah, terjaga. Okay, so ni insan yang seimbang dan harmoni. Okay, boleh tengoklah, ni pun Jerry tadilah, macam mana 4 perkara ni memainkan peranan penting untuk kita jadi insan yang seimbang dan harmoni. Kan, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pentinglah kat sini. Kan, ilmu pengetahuan, akhlak mulia dan juga tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat. Okay, so ni adab, akhlak, limpah budi dan sejahtera dalam FPK. Ni lebih kepada ni lah kesopanan dan kesusilaan tadi kan dalam rukun negara. So kita boleh tengok benda ni dalam FPK pun ada kan, tentang adab, tentang akhlak, tentang budi kan. Adab dan akhlak penting lah kan, bukan kita dapat di dunia juga tapi di akhirat kita dapat. Okay, tanpa budi, adab dan akhlak akan terombang ambing nilainya. Ilmu kita tak akan ke mana kalau kita tak ada adab, tak ada budi kan. So jadilah insan yang beradab lah. Okay, so ni budi asas sejahtera, boleh baca lah. Okay, ni quintuple helix model of sejahtera ni kita kata ni model lah, model yang menceritakan tentang sejahtera tadi, insan sejahtera kan. Kalau kita tengok kan, life, intellect, lineage, wealth dengan fate ni, ini sebenarnya ada dalam agama Islam. Kalau awak pernah dengar maqasid syariah kan, dia berkisah tentang kehidupan, macam mana kita kena menjaga kehidupan kita. Kita kena lari, kita kena jauhkan perkara yang boleh mengancam kita kan. Kita punya arak kan, ataupun tengok perkara-perkara pornografi, sebenarnya dia akan boleh merosakkan pemikiran, akal kita kan. Sebab tu tak boleh berzina dalam Islam, dalam agama lain pun tak boleh berzina kan. Ataupun maksudnya perkara-perkara yang boleh menghampiri zina tu penting untuk kita hindarilah supaya maruah kita terjaga. Okay, wealth ni harta, kekayaan kita, harta pun kita kena jagalah. Sebab tu kita tak dibenarkan untuk mencuri, tak dibenarkan untuk merompak, tak dibenarkan untuk rasuah. Kita kena berusaha, bekerja untuk dapatkan harta. Okay, faith ni adalah kita punya kita punya akidah lah kan, kita punya pegangan kita.
Okay, so setiap individu kita ada pegangan kita masing-masing. Okay, so semuanya penting lah untuk kita seimbangkan. Okay. 10 spices untuk sejahtera resipi. Okay. So ni falsafah pendidikan kebangsaan membina negara kecil tadi kan. Kalau kita tengok tadi yang ada gambar orang tadi tu kan, itu untuk membina diri kita. Okay, dalam untuk FPK lah lebih kepada diri individual kita kan. Okay, so alam sori lah, alam kecil, mikrokosmos kita punya dalaman kita, membentuk dalaman kita. Okay, so untuk rukun negara pula dia akan membina diri besar lah kepada alam kabir, makrokosmos, lebih kepada national punya kan, surrounding kita. Okay, itu negara nasional. Okay, so ni subdisiplin falsafah lah, kan logik, macam awal-awal tadi kita tengok logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetika, etika, politik, ekonomi, peradaban, semua ni kita akan sulusuri lah, nanti kita akan bincangkan setiap satunya dan kita akan faham lah, kita akan nampak falsafah kat mana. Okay. Okay. Ini rujukan ni lah, detail lagi lah kalau awak nak rujuk untuk input yang lebih. Okay, so itu sahaja untuk topik satu hari ni. Ada soalan ke? Line saya okey ke? Okey madam, line okey. Okay. So ada soalan? Faham ke apa yang saya cakap tadi tu? Faham, madam. Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak tengoklah apa yang awak faham sebenarnya, apa yang saya duk cakap-cakap tadi kan. Okay. Hazwan tak Hazwan? Muhammad Hazwan. Ada saya madam. Boleh tak awak bagi apa input yang awak dapat daripada pukul 2 tadi, apa yang awak faham, apa yang awak ingat lah berdasarkan perbincangan kita. Hazwan. Apa yang saya ingat madam, susah tu. Apa-apa sajalah input yang awak boleh, kalau orang kata awak belajar apa tadi dalam kelas Puan Aina, so awak boleh bagi share kepada kawan awak tu. Apa dia? Okey, apa dia? Pada saya, apa yang saya dapat adalah falsafah merupakan salah satu benda yang paling penting dalam hidup kita, sebab falsafah tu yang akan memandu kita ke arah apa yang kita nak. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak jadi. Benda tu akan mendorong kita sebagai salah satu punca ataupun macam core untuk segala benda yang kita akan buat. Okey, betul. Dia dasar lah, ideologi dasar dia kan. Betul Hazwan. So tu rumusan yang boleh bagilah. Okey, tapi kita akan belajar nanti kan ideologi barat lah terutamanya. Kita tak boleh, kita kena ada asas yang kukuh dulu kan terhadap sesuatu perkara, terutamanya bab-bab inilah bab-bab fahaman ni kan. Okay, so tak apa, so kita akan pergi slow-slow. Okay, so terima kasih Hazwan untuk input yang awak dapat lah. Apa ya, apa yang perempuan kat bawah-bawah memang sikit ke perempuan kat grup ni yang dekat section ni? Keshika ada? Ada tak? Nak semak ni, hadir ke tak ni? Mana Keshika? Tak. Ada madam. Okay. So soalan saya samalah, apa yang input yang awak dapat berdasarkan topik satu tadi? Mana Keshika? Dengar tak? Hello. Ya, dengar. Okey, saya belajar pasal
falsafah ni boleh membina kita untuk menjadi seorang yang berguna, and then mengikut like konsep jari yang semua tu. Okay. Jerry tu apa? Keshika. Apa benda? Jerry tu apa? Mana Keshika? Ada tak? Madam. Sorry madam, line saya tak bagus. Jari tu jasmani. Okay. Madam, boleh dengar kan madam? Okay, Keshika, jasmani. Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okay. Ikut susunan lah supaya kita mula ingat. Ni rohani dan intelek. Okay. So kita kena, apa-apa pun kita kena pastikan 4 perkara tu seimbang. Supaya kita lebih jadi lebih seimbang lah kan apa-apa yang kita buat. Okay. So tu 2 input lah yang kita boleh dapat. Okay, ada jugalah awak cite apa konten kita hari ni kan, Jerry. Okay, Ikmal Arif ada nak tambah? Pada saya pentingnya falsafah ni, contohnya kalau tadi kita sebut pasal rukun negara kan. So rukun negara tu kalau tak ada rukun negara tu mainkan peranan yang penting lah dalam untuk rakyat Malaysia, contohnya untuk mewujudkan kestabilan dalam kalangan rakyat. Okay. So Ikmal Arif dia share tentang rukun negara kan. Okay. Penting untuk kestabilan perpaduan rakyat. Okay, terima kasih Ikmal. Seorang lagi Nazwa. Mana tadi Nazwa Nazimuddin. Ada? Ada madam. Okay. So boleh bagi apa input yang awak dapat? Hari ni saya belajar kepentingan rukun negara. Betapa pentingnya rukun negara. Rukun negara dapat mencapai perpaduan yang lebih erat supaya kita dapat bersatu padu di mana semua rakyat mempunyai semangat kesertaan dan cinta terhadap negara. Itu je. Okay, so Nazwa pun sama. Okay, terima kasih Nazwa atas so input yang dia dapat tentang rukun negara lah kan, kelilitkan perpaduan. Okay, so tu 4 rumusan lah yang kawan awak share kan. Kita boleh refresh balik apa yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so tu adalah tentang topik 1. Okay, mungkin ada beberapa perkara yang awak tak nampak lagi kan. Mananya falsafahnya kan, tak faham lagi falsafah ni apa. Tu tak apa, sekurang-kurangnya awak dah dapat awak dapat tahulah tentang Jerry, tentang insan seimbang, tentang bila sebut rukun negara dah tahu dah kenapa falsafah pendidikan kebangsaan tu apa, kan fungsinya apa, sekurang-kurangnya awak dah tahu. Untuk dalami setiap satu tadi tu kita akan pergi by topik nantilah. Okay, so insyaAllah lah nanti kita akan lebih cerah lah pemahaman kita. Okay. So selesai untuk topik 1. Dan sebelum berakhir kelas hari ni, saya nak detailkan lagi tentang tugasan. Okay, saya punya line macam tak stabil sebab saya kat rumah.
Sekarang boleh dengar tak? Boleh ada. Boleh. Dengar Okay. So kalau tak dengar, boleh dengar tak? Dengar madam. Hello? Dengar madam, dengar. Dengar Okay. So dah ada isu tak? Apa isu yang awak nak, yang awak dah jumpa terhadap topik awak tu? Okay, untuk petang ni saya share detail lagi. Ni ada sebab saya rasa saya tak tunjuk ke awak tentang tugasan 2 yang ni. Saya pun tak pasti dah tunjuk ke belum. Okay, tapi tak apa. Okay, so ni tentang tugasan 2 lah, pembentangan dan juga pembentangan, dia tally lah dua tugasan ni. Okay. So kita dah mula minggu pertama, saya dah share ke belum tentang tugasan 2 ni? Belum lagi madam rasa. Belum? Belum langsung lagi? Buat grup je hari tu Madam. Tapi tajuk. Okay. Bagi tajuk, okay. So, ini adalah tugasan 2 lah, tugasan 2 dan pembentangan. So ni dia punya detail lah, awak boleh baca, saya akan share nanti. Okay, so bermula minggu kedua hingga minggu ke-12. Maksudnya sampai 12 dan bulan 6 ni. Lebih kurang InsyaAllah kena submit tugasan tersebut, report. Okay, so ni tugasan kumpulan, 30 markah untuk report, 20 markah untuk pembentangan. Okay, so arahan tugasan, awak dah buat grouping, dah rekodkan group awak dalam Otter. Sekarang ni saya nak proposal kajian. Sebelum ni awak dah ada group, awak dah ada scope kan? Okay, so daripada scope tu saya nak hasilkan proposal. Okay, so proposal boleh baca lah apa kandungan proposal kat sini. Okay, dan submit proposal pada minggu ke-5. Sekarang kita minggu ke-3, kita ada minggu depan. Minggu ke-5 kena submit proposal tersebut. Okay, so kaedah pemilihan tajuk. Tajuk ni dia tolong mute tak? Siapa itu? Yang tertekan Syahrul Afifi. Okay, so tajuk yang akan buat nanti tu adalah hasil daripada penyataan masalah. Penyataan masalah ni adalah isu lah, isu. Sebab tu saya tanya isu tadi kan. Pernyataan masalah bermula dengan isu. Isu tu awak boleh dapat daripada pernyataan akhbar, daripada laporan statistik ataupun isu-isu fakta yang berlega dalam masyarakat dari sumber yang berautoriti. Contohnya, sebagai contoh Perdana Menteri kita kan ada cakap sebagai contoh endemik kan, kita dah masuk kepada fasa endemik 1 bulan 4. Itu adalah pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri kita kan. Itu kita boleh kata sebagai fakta daripada sumber berautoriti. Okay. So isu-isu tersebut awak kena kaitkan dengan falsafah. Okay, setelah meneliti isu, pelajar menjelaskan permasalahan yang timbul jika kalau tak tangani isu tersebut apa yang akan berlaku dan kenapa mengapa kajian ini perlu dilakukan. Okay, so cadangan tema yang awak dah pilih hari itulah kan. So apa yang awak pilih tu adalah tema, tapi tema tersebut mesti kena ada isu. Sebenarnya kita kena mula dengan isu lah kan. Sebagai contoh pilihan raya. Pilihan raya boleh bagi tak apa-apa isu? Siapa nak share isu?
Ada? Siapa nak share? Daripada contoh awak tu saya boleh nampakkan lah, cerahkan. Apa isu sekarang ni yang berlaku? Ada respon? PRN Johor, madam. Amin kata PRN Johor. Apa isunya? Isu tu masalah. Apa masalahnya dengan PRN Johor tu? Ada masalah tak? Ramai tak hadir, madam. Ramai tak hadir. Okey. Mana awak dapat ramai tak hadir tu Amin? Amin kan jawab tadi kan? Awak dapat daripada mana? Sebab saya salah seorang pegawai, madam. Petugas PRN. Oh petugas, pegawai. Okey, awak petugas dekat mana? Dekat mana? Yang mana pusat mana? Area Bukit Permai. Mana? Kulai, madam. Bukit Permai. Okey. Okey, Kulai. Okey, so Amin saya andalkan Amin kan petugas kan, so dia dapat tengok lah dia dapat melalui pemerhatian dia kan, dia dapat tengok tak ramai hari ni. Lepas tu dibuktikan dengan statistik. Mesti pusat tersebut akan keluarkan berapa orang hadir, berapa orang tak hadir kan. Itu adalah fakta. Itu merupakan bukti lah kepada isu awak. Bila awak kata ramai tak hadir kan, apa buktinya? Berdasarkan pemerhatian saya sebagai saya seorang petugas sewaktu pilihan raya. Ataupun saya ada bukti statistik yang dikeluarkan oleh SPR ni kan. Itu adalah bukti. Trigger kepada isu awak, bukti kepada isu yang awak bangkitkan. Isu tu masalah kan. So temanya adalah politik. Pilihan raya kan. Pilihan raya adalah politik. Macam itulah. Okay, so terima kasih Amin atas contoh lah. Okay. Lepas kita dah ada isu, kita dah temakan, baru kita ada tajuk. Kan, mungkin kita nak tahu faktor kurang faktor kurangnya pengundi pada PRN Johor 2022. Mungkin tu topik dia lah. Okay. So awak nak kaji apa faktor dia. Tu adalah topik. So daripada isu baru kita pergi kepada tema, baru kita pergi kepada tajuk. Itu dia punya flow lah. Okay. So isi perbincangan laporan tu mengambil kira kesesuaian huraian isu, kesinambungan antara subtopik dan analisa hubungan isu lah. Okay. Dan proposal ni, ini template proposal yang saya nak awak selesaikan dan submit pada minggu kelima. Okay, tema skop ni awak dah pilih hari tu. Okay, so daripada tema tu, apa tajuknya? Okay, sebelum buat tajuk tu kena ada isu lah. Kan isunya Amin kata tadi kurangnya bilangan pengundi pada PRN Johor 2022. Buktinya adalah berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh SPR pada 2022 menunjukkan bla 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 kan. Tepek lah awak punya statistik tu dekat penyataan masalah ni. Okay, di samping itu saya juga bertugas sebagai petugas di pusat dia punya panggilan tu kan di Kulai mendapati bahawa bla bla bla. Itu penyataan masalah. Kan? Apa yang awak nak kaji daripada kurangnya pengundi yang turun hari itu. Yang pertama mungkin apakah apakah corak ataupun apakah sistem pilihan, apakah bentuk pilihan raya ataupun apakah situasi yang berlaku dalam pilihan raya yang dijalankan di Johor tempoh hari sebagai contoh kan. Yang kedua, bagaimanakah pilihan raya berlaku? Adakah ada perbezaan pilihan raya new norm ni dengan pilihan raya sebelum ni? Mungkin awak nak buat kajian contoh tersebut. Sejauh manakah kesedaran pengundi untuk turun mengundi? Okay, sebagai contoh lah kan. So itu adalah persoalan kajian. Objektif kajian ni dia kena menjawab kepada persoalan kajian tadi. Mengenal pasti corak pilihan raya yang dijalankan, yang dilaksanakan di PRN Johor tempoh hari. Apa tadi? Dia kena tally yang kedua tadi. Yang ketiga ni sejauh manakah kesedaran kan
untuk memberi kesedaran kepada pengundi untuk turun mengundi. So dia kena tally antara persoalan kajian dengan objektif kajian. Metodologi kajian ni pula adalah kaedah yang awak akan gunakan kan untuk dapatkan input. Sebagai contoh, awak nak tahu sejauh mana kesedaran tu kan, awak buat questionnaire, awak sebarkan soal selidik. Okay, guna soal selidik lah questionnaire. Okay, ataupun awak nak buat interview, awak nak interview petugas kan, berdasarkan pemerhatian awak. Adakah awak seorang yang perhati macam tu? Adakah petugas lain dapatannya sama tak apa yang diperhatikan? Okay, awak buat interview ataupun awak nak analisis je dokumen-dokumen, artikel-artikel lepas dalam jurnal, dalam tesis, dalam buku. Okay, itu adalah analisis dokumen. Tu kaedah-kaedah yang awak akan gunakan dalam kajian awak. So kaedah-kaedah tu akan membantu awak berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif ni, okay, kaedah yang dipilih itulah yang akan menentukan sama ada kuali ataupun kuanti. Kualitatif ni biasanya kaedah analisis dokumen, kaedah temu bual, kaedah pemerhatian, kaedah kajian kes. Okay, itu adalah kajian yang berbentuk kualitatif. Yang berbentuk kuantitatif ni adalah questionnaire, soal jawab sahaja. Okay, so ada kumpulan yang nak buat questionnaire, dia nak buat interview, dia nak buat analisis dokumen. Okay. Mix method lah, kualitatif dan kuantitatif. Okay, itu penentuan yang perlu ditulis lah dekat method ni. Okay, so rujukan tadi. Rujukanlah senario rujukan yang awak rujuk untuk hasilkan proposal awak. Ada soalan ke so far? Faham? Madam, saya ada soalan. Okay. Untuk isu tu kan, Apa soalan ni? Siapa Lubna? Madam boleh dengar suara saya? Madam? Dengar. Dia delay sikit. Soalan saya, untuk Boleh teruskan. untuk isu tu kalau macam tadi Madam terangkan kita jumpa dekat keratan akhbar ataupun daripada statistik, betul? Kalau kita just macam random Google dan ada macam beberapa case yang kita dapat daripada Google tu, kita boleh gunakan tak? Google tu daripada mana? Google tu dia banyak sumber juga. Ada yang daripada laman web rasmi, ada yang daripada artikel jurnal, ada yang daripada blogspot. Dia punya sumber juga. Kalau yang jumpa daripada apa-apa yang Madam sebut tadi tu still boleh terima ke? Kalau blogspot tak nak, kalau boleh daripada ni lah keratan akhbar ataupun awak boleh tengok dalam artikel-artikel jurnal, biasanya dia akan ada isu. Ataupun nak lagi, biasanya kalau yang hangat-hangat ni dia dalam surat khabar lah. Okay, apa isu awak? Apa isu grup awak? Mana Lumna tadi? Tak dengar lah. Okay, tak apa. Buat dulu, nanti kita akan kita akan bincangkan nanti minggu depan. Okay, yang penting awak buat dulu ni template proposal ni. So minggu depan saya nak tengoklah draft. Madam tanya tadi saya punya group Tengok ni, tema kan? bila pemilihan kualitatif atau kuantitatif tu pun dia akan memberi kesan kepada template report awak nanti. Okay, sekejap Lubna. Okay, ni citation dan rujukan kan. Ini yang untuk awak tulis dalam rujukan nantilah. Kan ada template tentang rujukan ni. Okay, rujukan ni guna template ni. Kalau awak ambil daripada buku, macam ni gayanya. Penulisan rujukan. Kalau contoh apa dia? Saya punya internet lambat ke Dia jadi macam pending gitu. Okay, tak apa, saya habiskan dulu Okay, ni contoh surat khabar. Ini contoh yang ambil daripada laman web. Macam mana
cara nak tulis. Ni contoh yang ambil daripada tesis. Okay. Dan juga kena ada minit mesyuarat. Kan sebab tu dalam satu grup tu kena ada kena ada ketua kumpulan dan juga SU lah. SU yang akan siapkan minit mesyuarat. So minit mesyuarat at least kena ada 3 minit mesyuarat yang mau perjumpaan lah. Mungkin awak punya perjumpaan lebih daripada 3 kali, tapi sekurang-kurangnya ada 3 minit mesyuarat. Okay, so minit mesyuarat tu akan melaporkan gerak kerja dan juga penglibatan ahli. So kalau ada ahli yang pasif yang tak beri kerjasama, boleh report lah dalam okay, tapi untuk tindakan awal awak boleh, kalau tak selesai juga boleh bagi tahu kepada saya lah. Saya akan bantu mana yang boleh. Sebabnya markah untuk tugasan kumpulan ni mewakili keseluruhan ahli. So kalau satu ahli yang buat hal, dia akan beri efek kepada semua ahli yang lain lah. Okay. Kenapa? Okay. Ini untuk pembentangan saya akan share nanti. Okay. So jadual pelaksanaan pembahagian kumpulan dah selesai. Dengan taklimat saya dah bagi pada minggu 1, dah sambung minggu ni. Okay, penyediaan jadual proposal yang saya nak saya brief hari ni lah kan, yang awak akan buat. Saya nak tengok draft minggu depan dan final punya proposal tu minggu ke-5. Okay, so proposal tu nanti muat naik di OTA lah. Okay, dan report penyediaan, bila proposal tu saya dah approve, boleh kutip data dan sebagainya. Maksudnya bermula pada minggu ke-5 hingga minggu ke-12 lah. Okay, dah hantar tugasan report tadi pada minggu ke-12 dan 13-14 kita akan buat pembentangan lah. Okay, so itu sahaja untuk detail tentang ni tugasan 2. Okay, Lubna tadi apa isu plan awak? Kalau awak boleh share. Isu berkaitan kehamilan remaja dan pembuangan bayi. Itu kita kata skop, itu skop. So apa isunya dengan kehamilan remaja? Ada isu ke? Mana tadi? Belum benar? Isu macam mana tu madam? Isu tu bila awak kata penghamilan remaja meningkat, kan? Maksudnya penghamilan remaja tu maksudnya remaja-remaja lah. Biasanya remaja ni antara umur 13 hingga umur kita kata 21 tahun lah, tak silap saya kan. So tempoh usia tu ada remaja-remaja perempuan yang hamil dan luar nikah lah. Biasanya penghamilan remaja ni mungkin awak boleh skopkan, mungkin luar nikah ataupun kahwin di usia remaja kan. Mungkin awak ambil di luar nikah. Peningkatan penghamilan remaja luar nikah di Malaysia pada tahun 2021 lah sebagai contoh. Okay, so bila meningkatnya penghamilan remaja luar nikah tu isu lah, masalah lah kan. Maksudnya berlakunya satu masalah sosial dalam negara kita. Buktinya apa? Buktinya dalam surat khabar ataupun dalam artikel jurnal. Bila kita kata penghamilan remaja ataupun pembuangan bayi tu kita tak nampak lagi apa isunya. Tapi bila kata dia meningkat, pembuangan bayi meningkat. Pembuangan bayi meningkatlah biasa kan. Pada tahun 2021 bagi contoh kan. Itu dah jadi isu. Dia detail lah. Faham tak Lubna? Tapi awak kena support dengan tadilah artikel jurnal ataupun statistik dan sebagainya. Anda Lubna, faham tak? Lubna in the group. Faham madam. So kalau faham, boleh buat dulu bincang-bincang dalam bahagian waktu yang ada ni, masuk dalam group masing-masing. Tengok template tu, nanti saya akan share template ni lah dekat WhatsApp group nanti. Okay, mana tadi? Ni. Saya nak yang ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 point ni je untuk proposal. So boleh bincangkan. Tapi dalam masa sama kalau ada soalan boleh tanya di group. Saya galakkan tanya di group sebabnya saya takut terlepas pandang kalau tanya personal ni. Okay.
So itu sajalah untuk hari ini. Okay. Saya ada satu Soalan? lagi soalan. Boleh kan madam? Okay, boleh.